أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بهما النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وشفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam bahagia, ucap-ucap ahli syurga. Kita cuba-cuba belajar tegar dengan tegar ahli syurga. Ya wisalai lah buat dia. Alhamdulillah. Kita belajar tegar tengok dalam dunia, mudah-mudahan kita akan boleh tegar sama-sama kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan assalamualaikum warahmatullahi. Itu ialah tahiyatan daripada ahlul jannah, tahiyah ahli syurga insya-Allah. Dan kita harap kata semua orang yang duk belajar tegar pasal tahiyah syurga dalam dunia, itulah orang ahli syurga duk jalan dalam dunia. Dia akan jalan dalam syurga dia, tempat yang dia tunggu-tunggu dan nanti-nanti insya-Allah. Alhamdulillah. Saudara ahli majlis ilmi yang saya rahmati sekalian, dengan pagi ini alhamdulillah kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menikmati kita. Alhamdulillah. Kita ni duk dengan nikmat Tuhan lah. Habis nikmat Tuhan, habislah hidup kita. Ada lagi nikmat Tuhan, maka ada lagi hidup kita. Bila habis nikmat Tuhan, habis hidup kita. Sekat tu ya, kita duduk sekat apa dia, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Maka syukurlah di atas semua nikmat kepada Allah. Anna zikrun ni'mah min syukrihi. Bakat sebut dia ada nikmat, bakat sebut Tuhan beri banyak perkara kepada kita, kesihatan, apa dia, lebih-lebih lagi nikmat-nikmat yang paling harga.
Jangan terlupa syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita reti belaka dah. Kata syukur itu ialah sebab bagi tambah nikmat, dan terlupa nikmat itu sebab pada kufur. Ya dua ya. Syukur ialah sebab daripada tambah, dan juga terlupa sebab membawa kepada kufur. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita kena sungguh-sungguh supaya kita ingat semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlupa sama sekali. Lebih-lebih lagi nikmat yang paling besar, ayyuhal mu'minun inna ajalla ni'mah wa a'zamaha an'amallahu 'alaina hiya ni'matul Islam. Sebesar-besar nikmat yang paling berharga bagi manusia, semua kita dapat semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh berlaku dah. Setengah-setengah orang lipah mewah, ada cukup genak atas dia nikmat Tuhan. Tapi kita bersebut kata nikmat harta benda banyak ke orang dunia ni, dunia ke sebut kata harta benda tu hewi sungguh nikmat dia. Padahal banyak perkara duk pilih hak tu, duk nampak hak tu, hak lain tak nampak. Tapi semua nikmat yang kita dapat, sama ada nikmat harta benda, sama ada nikmat anggota yang sempurna, tidak berharga kalaulah tidak ada nikmatul Islam. Nikmat Islam satu nikmat yang membawa kepada kita berharga, nyawa kita berharga kalaulah kita ada nikmatul Islam. Kalau tak ada Islam, tak ada harga nyawa kita ni. Tak ada pedah duk menyawa, tapi duk menyawa 40-50 tahun jadi barang dengan aku ya. Nauzubillahi min zalik, nauzubillahi min zalik. Kalau tak ada nikmatul Islam, mari kapuh. Sebab itu semua nikmat kalau kapuh dengan nikmatul Islam, insya-Allah itulah bertuah seorang manusia. Sebaliknya, kalaulah nikmatul Islam tak ada di diri satu orang, semua nikmat boleh. Dunia sutih hak dia belaka. Tapi Islam ya tak sapa. Tak ada faedah dia hidup dunia malaikat dia itu dari golongan ahli-ahli yang celaka, na'udzubillahi min zalik. Dengan itulah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dia kepada hamba dia wi satu jalannya ialah al-Islam sebagai jalannya bagi kita. Dia menjadikan kita juga dia hatta jalan, hatta cara kita nak hidup dalam dunia supaya kita lepas daripada orang rugi. Nak wi laba kita dunia, tu wi jalan takut jalan tak kena, ialah jalan dengan cara al-Islam. Tapi dengan lama ke lama dengan lama ke lama 1400 berapa? 33 Islam hak timur hari tu dengan Islam hak kita pegang ni kita berasa kejak taruh mana. Semua orang Islam yakin katanya Islam sahaja yang membawa jaya dunia, jaya manusia di dunia dan di akhirat. Tidak ada korun mana-mana yang lebih sempurna daripada korun-korun yang diberislamkan oleh Nabi dan sahabat pada korun-korun masa Nabi. Khairul quruni qarni, hak kita duk dengar. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Hak tu comel tak ada tepat nak tek bahasa kita. Nak tek tak leh. Tapi hawa lama ni kabuk bahasa dia lah, hawa lama ni. Ni pemuja alhamdulillahnya mari sapa tempat kita.
Kalau Tuhan nyawak, kalau Tuhan pilih pak kita jadi sahabat, saya duk berasalah nak siapa kedak Islam pak kita. Demo tu bawa Islam sungguh. Bawa Islam, bela Islam, nak wisapa Islam seluruh alam. Tuhan yang pilih Abu Bakar kena duk dengan Nabi. Tuhan pilih Umar, pilih Ali, pilih Uthman, orang zaman tu Tuhan nampak siap dah. Kata demo tu kuasa nak buat Islam mari hingga sampai seluruh dunia, sampai tanding pak kita. Kalau orang zaman kita jadi sahabat, kita tak yakin kata Islam nak sampai tahu mana, wallahu alam. Itulah yang kita yakinnya Islam Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Saya tertemu satu hadis agak katanya kita dengar sok mudah, tapi kita berasa nak cerita sikit masalah satu hadis yang agak kata hadis sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya innallaha ta'ala la yub'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddid li hadhihi al-ummah amra dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bangkit setiap-tiap 100 tahun mereka yang mari tajdid agama Allah Subhanahu wa taala. Sabit kena tajdid sabit lama. Ya lama. Tajdid ni ialah mari baru, mari funfu kalau bahasa Sia. Bukan mari beki. Dia tak supa dah. Tajdid ni peseng sapuh kabuk hendak tergelai lama-lama tu tajdid. Hadis ni hadis sahih daripada martabat hadisnya sebut dalam Sunan Abi Dawud dalam hadis rakam 4291, Hakim sebut dalam kitab Mustadrak dia, dan juga Baihaqi sebut dalam Ma'rifatus Sunan wal Asar. Sukhai sekalinya apa dia Nasiruddin Albani, muhaddis yang baru-baru matilah, mati 1999. Lah ni 2000 berapa belah 12 baru tak berapa tahun, baru 13 tahun baru mati. Dan masyhur belakalah kalau Albani kata sahih, pakai sahih lah hadis. Albani sebut katanya hadisun sahih, dalam sahih dia 1874. Arti hadis ni boleh buat hujah. Benarnya tak kalau mari hadis lagu ni artinya benar hak kita participate mai dah. Kita tidak eka bahawasanya tak kalau lama masa ya cerah, gapo-gapo ya cerah belaka. Mula-mula ya sinar molek, baru lama ya kau cerah lah. Ya kau selimut. Wa emo selimut dengan kabuk-kabuk, wa emo selimut dengan apa dia? Dengan kejahilan, wa emo selimut dengan hawa nafsu boleh jadi belaka. Ya selimut. Pas 1400 tahun ni kalau kira ya kena ada 14 orang dah. Orang tajdid agama Allah habis tak ada. Habis tak ada. Bime apa? Bime takut kita duduk dalam Islam tapi Islam yang apa? Takut duduk dalam Islam dah. Ya tak suka duduk dalam Islam dengan Islam duduk dalam kita. Dia tak suka, ya beza parak. Kita duduk dalam Islam dengan Islam duduk dalam kita ni ya beza. Saya terikat dengan satu kata orang Kristian yang masuk yang meluk agama Islam. Ya orang rada duit cakal lah. Tapi dia meluk agama Islam. Orang pakak tanya dia, "Kenapa mau masuk Islam?" Dia jawab kata kawan tak ada masuk Islam tapi Islam masuk dalam kawan. Masya-Allah, alhamdulillah. Ya payah nak Islam masuk dalam. Duk dalam Islam tak ada payah, duk gelewak duk dalam Islam belaka. Tapi hak Islam duk dalam tak apa orang. Hak tu hak duk bimbang sampai ia kena tajdid.
Nak tajdid nak situ dah. Nak pisah wi Islam masuk dok dalam orang dok dalam Islam ramad dah, tak ada pakar apa buih. Pak Nabi royak. Kasar apa? Tak lah. Sikit-sikit tak apa, insya-Allah. Masa dia lama sekali nak stay ni. La haula wala quwwata illa billah. Nah, dan royak semai gatilah saya pun. Gati dengan gaduh-gaduh gitu. Maaf dululah, muhimnya maaf dulu kalau tak kena. Muhimnya alhamdulillah. Tak kalau kita tilik hadis ni, hadis yang Nabi kata sesungguhnya innallah ni, artinya hadis ni tahqiq. Tahqiq kata mesti Allah dihatta orang tajdid. Dengan itu ulama faham hadis ni, dia kata yuhdaf hadzal hadis ila ba'thul amal fi nufusil ummah. Artinya umat Islam semua ada angan-angan kata nak ada orang mari tajdid agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi faham sikit dulu. Takut dok semampu di antara tajdid membaru dengan baki, dia tak supa. Ya kalau tisadi hak barat, tajdid dalam mumong cha tawan tok. Nak ucapkan tawan tok ni dia kata barat tajdid artinya tisadi mai lom lang tisadi kau. Tu hak dia. Pia boleh dalil baru, dalil hak dulu nasah. Pia boleh tisadi baru, tisadi hak dulu pakat tak boleh terima. Hak tu hak apa dia pandangnya barat di segi tajdid. Adapun at-tajdid fi mafhumil Islam, tajdid dalam pandangan Islam ialah al-audah ilal usul, klik kepada asal. Bukan wak baru patut sudah dia dak. Ya benar dak ada dah asal. Nampak? Tajdid dalam Islam ni artinya benar ada asal dah. Comel dah. Kereta cukup sutir dah. Hanya kabuk dengan lama ni, ya kabuk. Tak ada nak basuh, tak ada padu. Sapu baru semula. Bukan mari saling ludah semula. Bukan. Kalau saling mudah semula tu bukan tajdid lagu tu. Lagu tu baki wak lain. Nampak? Di situ sikit hak kita kena betul sepahamnya sikit. Makna tajdid ai apa dia? I'adatun wa ihya'un man darasa min sunanihi wa ma'alimihi wa nashrihi bainan nas. Ya, katanya kita kembali dan ihya. Ihya artinya kita funfu barang yang telah hilang. Man darasaสิ่งที่ถูกลบเลือนหายไป benar ada dah tapi rai kerana lama dok kamu ni rai, maka tak kalau kita we kabuk siap sapuh molek nampak hak Nabi buat lagu mana pakat royak dengan orang, itulah tajdid dalam Islam. Bukan arti tajdid mari buat baru, mari kira semula, mari proses semula, pasal recycle tak ada lah. Lagu tu bukan tajdid pandangan Islam, tetapi dia tajdid dalam pandangan barat. Faham tu tak? Pakai situ dulu, itu masalah tajdid. Dengan itu ulama memberikan sedikit pengertian tajdid dalam Islam. Dia katanya inna syai mujaddid qad yakunu fil awal am mawjudan wa qa'iban walin nasi bihi la'ah. Syarat tajdidnya, dia katanya ialah benda tu ada asal. Baru nak boleh panggil tajdid, benda tu asal dia ada. Yang keduanya anna hadza syai'atat alaihi al-ayyam fa asabahu al-bala wa sara qadiman. Apabila lama masa saat ni menjadi ke benda-benda tu raib dan terlupa oleh manusia. Inna dzalika syai'at u'ida ila mithalul hal allati kana 'alaiha qibal ay yabla wa yakhluq. Tak kala tu tajdid, orang-orang yang mujaddid itu membawa manusia kepada asal yang diasalkan oleh masa dulu, ialah masa salafus salih ataupun masa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu tajdid yang digaris oleh ulama. Baik. Berkenaan dengan hadis ni juga, Nabi kata la yub'asa ra'su fi kulli mi'ati sanah man yujaddid. Ada khilaf ulama sikit kata tajdid ni, orang mujaddid ni berapa orang satu korong. Ada ulama-ulama yang kecek sikit. Berapa orang? Banyak orang boleh tak? Berapa tepat? Misalnya ada dah di Mekah, dia kena ada tak taning ni. Atau ada di Mekah, di Syam, di Iraq, ada tak? Nak ada 2 orang boleh tak? Tajdid hak Nabi royak. Kalau kita reti kaedah nahwu surah, kaedah bahasa Arabnya, ulama tafsir katanya may yujaddid, mereka yang tajdid agama Allah. Man di situ artinya boleh pakai 2, seorang pun boleh, ramai pun tak apa. Itu bahasa Arab. Yufidul mufrad wal jam', memberi faedah jamak dan juga mufrad. Seorang pun boleh jadi seorang. Supaya mujaddid yang pertama yang dipernamakan Umar ibnu Abdul Aziz. Hal ni tak ada khilaf seorang habuk. Semua ulama dalam dunia tak ada khilaf kata Umar ibnu Abdul Aziz ialah mujaddid yang pertama. Hal ni syirak molek. Tetapinya ada khilaf di antara mujaddid yang kedua. Di antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ya. Kerana dia duduk masa tula. Imam Syafi'i dia beranak tahun 150. Umar ibn Abdul Aziz ni dia beranak pada tahun 93, mati dia tahun 102. Bomolek sekarang. Semua ulama tak ada pihak khilaf kata Umar ibn Abdul Aziz ialah mujaddid yang pertama. Walau bagaimanapun ulama telah meletakkan syarat-syarat orang nak jadi mujaddid. Bukan semua orang boleh jadi mujaddid. Nampak? Kau pakat mengaku kau mujaddid siap. Tak bukan gitu. Nak boleh jadi belaka. Tapi ulama dia tak sikit. Cuba kita tengok sebelum daripada saya nak bilang insya-Allah. Kalau dia kita nak bilang bisa 14 korong biiznillah. Sekadar bakar-bakar gitulah, tak ada nak royak sosa. Tapi nak bila kita gambar kata tiap-tiap korong Tuhan tak lak agama dia duk dengan apa? Dengan tidak tajdid atau dengan kabuk, tak ada. Sirah molek insya-Allah. Kita reti sikit dulu. Ulama dia tak ngenkai syurut al-mujaddid. Dia katanya orang nak jadi mujaddid satu sekali ayyakunal mujaddid min firqatin najiyah. Orang nak jadi mujaddid, nak tajdid agama Allah, orang ni daripada golongan firqah an-najiyah. Bukan al-firqah dhalah. Nampaklah? Firqah najiyah artinya firqah satu yang Nabi jamin. Ada pun 72 yang tak jamin tak boleh jadi mujaddid. Itu dinamakan firqatun najiyah. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Kena tengok kata demo hak mengaku mujaddid atau dibilang mujaddid, demo ni iktikad dia, perbuatan dia, pegangnya dia masuk dalam firqah najiyah ke tak? Kalau tak masuk bukan. 3 syarat ittifaq ulama yang katanya wajib mujaddid kena 3 syarat. Habis tak ada. Hal ni ittifaq. Adapun hak khilaf lagi adalah satu daripada benar ittifaq mujaddid mesti daripada firqatun najiyah. Kita pakat-pakat kelih tengok kata hak kita duk berasa kata jela tu, jela ke tak firqah najiyah. Yang kedua ayyakuna ladal mujaddid min al-ilmi syar'i 'ala al-haddil kafi. Orang nak jadi mujaddid kena orang ada ilmu agama. Orang
ulama lah, orang mujtahid, orang boleh ilmu dia siapa murtabak ijtihad. Kalau nak boleh jadi mujaddid. Kalau ilmu sekelas 10 ni tak boleh lagi, kau dulu ngaji lagi sikit dah. Nak ijtihad tak boleh lagi. Nah, jangan gaduh. Kena wi siapa murtabak boleh kita ijtihad. Orang panggil katanya ladal mujaddid minal ilmi syar'i haddil kafi. Memadai. Tanya apa boleh jawab. Boleh royak, boleh ijtihad. Kalau tanya gapo ni kau dulu. Kau dulu boleh kawin tak ada takhassus. Buku ni dak. Ni payah sikit. Ni payah sikit. Agak kata payahlah, susah. Kau dulu. Kau jadi mujaddid dulu, ngaji lagi insya-Allah. Yang ketiganya ayyakuna mujaddid sahibul himmah aliyah. Orang mujaddid dia kena orang ada himmah tinggi. Himmah aliyah, himmah tinggi. Himmah orang mujaddid ni ialah himmah orang nak tukar, nak patirup sangkum. Tu himmah mujaddid. Kalau moyok tak jadi, tak boleh jadi. Ataupun sari moyok, sari cergah tak jadi juga. Dia kena ada himmah sama. Dia kena ada api sama. Fak mujaddid ni fak himmah tinggi. Umar Ibn Abdul Aziz tengok. Wapa orang belum nak sapa dia dok apa dia? Dalam kalau tengok dalam tarikh Islam ke, dalam perawatan Islam, belum nak sapa dia tu wapa orang hak dok jadi kuca dalam Daulah Umayyah. Mari dia tukar. Hemah dia nak tukar sangkom dalam masa tu menjadi sangkom Islam. Artinya orang mujaddid mesti orang ada hemah tinggi. Bukan orang yang tak ada hemah mai ni faham wang tak leh. Ini ittifaq ulama 3 syarat. Adapun syarat yang ada khilaf sikitnya, mujaddid kena beranak kena mati awal-awal tahun. Hak tu khilaf sikit. Mujaddid kena ada sore. Hak ni khilaf. Hingga siapa kata ulama katanya setengah daripadanya Ibn Hajar sendiri dia katanya la yalzam ayyakuna fi ra'si kulli mi'atin sanah wahid faqat. Ibn Hajar ya tafsir dia atibai hadis ni kata mujaddid itu tidak lazim ada satu orang sahaja pada tiap-tiap 1 tahun bukan seorang. Boleh jadi bal yakunul amra fihi kama dzakar fi ta'ifah wa huwa muttajih. Boleh jadi dalam masa satu qarun ada mujaddid banyak-banyak orang, banyak-banyak puak yang mereka itu menghadapi dan tupai dia. Boleh jadi. Itu Ibn Hajar kata. Kalau turut Ibn Katsir ke, Ibn Katsir katanya mujaddid boleh jadi belaka. Dia ada ilmu pengetahuan yang memadai, maka semua boleh panggil mujaddid. Hak tu hak Ibn Katsir dia luas sikit dia. Itulah yang nampak katanya syarat-syarat dan juga garisan-garisan ulama berkenaan dengan mujaddid. Sedikit lagi sebelum nak bila ialah kita nak coba bila majal at-tajdid. Ulama dia mari bagi kita kena tajdid di segi mana kata? ด้านไหนที่เราจำเป็นจะต้องมาฟื้นฟูอิสลาม pihak mana majal mana belaka ke semua atau satu bucu memadai atau apa dia. Tengok majalut tajdid dia kata habis tak ada pak cabangnya. Satunya tajdid fi majalil aqidah. Akidah kena tajdid. Tajdid juga akidah. Padahal akidah ni mudah sekali. Akidah mudah tapi payah nak reti. Tak ada kena tafsir panjang akidah. Amirruha bima ja'at bila kif. Tuhan kata lah tu sudah. Dia tak reti ha Tuhan, orang tu orang reti.
Akidah mudah-mudah gitu ya. Tapi akidah ni ia kena tajdid. Ulama kata akidah kena tajdid. Kerana tak kala ditinggal oleh Nabi dengan kelama masa dia, ya ada akidah dicampur dengan benda-benda yang khurafat, benda-benda yang pelak-pelak masuk dicampur dalam. Tuhan ada, bukan tak ada langsung. Bukan tahu Tuhan. Nampak? Tak ada tahu Tuhan, tengok ada makhluk buat. Akhir sekali dengan berkat la ilaha illallah. Akhir suklah. Hak dulu pada tu Allah alam gapo dia kita tak tahu. Ada la ilaha illallah tapi belum nak sampai la ilaha illallah tu dia capur kau banyak. Dengan itu ulama katanya mesti diadakan tajdid di majal al-aqidah. Alla yakuna tajdid yakni idafatu syai' akhar ila al-aqidah rabbaniyah, tapi jaga tajdid akidah jangan duk tambah gapo-gapo lah dalam akidah tu, tak boleh tambah. Duk tambah pula. Tambah tak boleh, kurang tak boleh. Itu di segi tajdid akidah fi majalil aqidah. Bal tajdid huwa takhlis aqidah min hadhihi al-idafat basyariyah. Tetapinya tajdid di segi akidah ialah kita tajdid membetulkan akidah dan juga menghapuskan apa-apa yang ditambah oleh manusia dalam akidah as-sahihah. Itu makna tajdid dalam akidah. Banyaklah. Setengah daripada orang tajdid akidahnya Muhammad Ibn Hanbal. Dia tajdid akidah masalah qira'ah makhluk, qira'ah qading, qira'ah makhluk. Ni Muhammad Ibn Hanbal tajdid. Belakang ni mari pada apa dia Ibn Taymiyah. Kalau dia insya-Allah kita kecek sikit, kena Ibn Taymiyah sikit kalau dia. Ibn Taymiyah juga orang mari tajdid kebanyakan di segi akidah. Sampai dia serabut doa pria dia tu. Masa dia serabut benar akidah. Seorang laginya ialah orang sukai sekali. Hak kita duk ngaji hari ni ialah orang tajdid akidah juga, ialah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kalau dia mau nak panggil Wahhabi pun panggil lah. Kalau dia mau tak erti nak panggil pun mujur baru. Itu orang tajdid di segi akidah. 3 orang yang nampak katanya tajdid di segi majal akidah. Majal yang kedua kena tajdidnya ialah fi majalin nazar wal istidlal. Cara-cara ambil dalil. Islam ambil dalil mana? Kadang-kadang nak capa tak temu. Ulama mai royak kata cara kita nak pegang dalil Islam cara mana nak kita nak pegang dalil. Kena royak bercerak juga. Kadang-kadang kita nak pegang dalil kok se. Dengar bahasa Arab je lah dalil. Ataupun menurut nampak dalam kitab-kitab je lah dalil. Ulama katanya masalah mek dalil. Apa dia? Masalah umat Islam duk mek dalil gata-gata. Untuk nak pakai dalam agama dia, di segi ni mesti kena tajdid. Dak itu membawa kepada ummah duk pegang tunyai kata. Wisyak kata kita tunyai kita duk mana? Inna ihya harakatil ilmiyah allati tuhdaf ila dirasah qadaya syar'iyyah kullaha dirasah mabniyah ala dalil asy-syar'i ala sahih ba'idan an asabiyyah al-madhahib. Bukanlah dalil kita terlentak di atas mazhab-mazhab. Dia tak sah lagu tu. Kerana orang belakang-belakang banyak kenya dalil dia mazhab. Hingga dah kalau dalil tok guru teruk okey. Dalil muzhak tu kita agak kata dekat dah dengan Nabi tu. Kerana muzhak dia duduk like korong dulu. Deh. Bahasa-bahasa tak podah. Bimeh hak kita kata tu ya. Bimeh hak kita kata muzhak tapi muzhak pun tak ada juga hak tu bimeh. Hak ni majal yang kedua, majal yang ketiga tajdid fi suluk al-fardi al-jama'i. Hak ni pun banyaklah. Pasal dalil yang kedua saat ini rujuk kepada dalil asal Alkitab was Sunnah, ialah orang-orang yang merujuk itu banyak ke semua mujaddid membawa manusia ummah kepada rujuk kepada Alkitab was Sunnah belaka.
Mula di Umar Ibn Abdul Aziz, Imam Syafi'i, Ahmad Hanbali, Al-Baqillani, belakang-belakang dia lah belakang, klik ke asal belakang untuk nak kena apa dia, klik ke asal, takut dia pergi dalil tak kena. Yang tiga, tajdid fi sulukil fardi wal jama'i. Hak ni ulama kata kena ambil berat juga. Masalah tajdid di segi perangai sangkom Islam jadi kose. Perangai orang Islam kau sari kau pelak. Tajdid di segi perangai. Takut tak supa perangai Nabi. Semaya supa dah dengan Nabi. Poso duk pisah nak supa dengan Nabi. Belaka nak supa dengan Nabi. Perangasa tak baik ki supa dengan Nabi. Kena baik ki juga. Ulama mek dah. Mek berat. Kerana ada orang-orang yang menguatkan satu bucu, tapi bucu suluk apa dia? Al-fardi wal jama'i tak supa Nabi. Hak nak mengaji sangatnya Nabi semaya peseng mana, Nabi takbir lagu mana, wisalah peseng mana. Hak nak mengaji Nabi beradab dengan orang tua lagu mana, Nabi beradab dengan budak-budak peseng mana, Nabi beradab jalannya dia, kecek pe dia, pakaian dia, tak ada dok padu mana. Sampai itu selerak juga. Dengan itu ulama dia garis katanya mesti ditajdid di segi suluk al-fardi wal jama'i. Lebih-lebih lagi pada masa-masa yang masyarakat Islam, sangkum Islam duk kucah. Budak tak kenal orang tua tidak berharga kepada budak. Orang berilmu supa dan orang tidak berilmu. Orang tidak berilmu lawan dengan orang berilmu. Lagi kucah habis sangkum Islam. Duk tukar. Tukar takir. Masalah ni kena tajdid juga. Kata kita kena berakhlak dan bersuluk. Marayak kita dalam Islam lagu mana kita kena ada. Di segi ni banyaklah fak-fak. Ada setengah-setengah dekat sikit dengan wak Sofi. Sofi ni dia sungguh di segi perangai. Tu Sofi. Dia sungguh di segi perangai. Perangai nampak berjuh sikit. Tapi kita agak kata Sofi yang bukan i'tikad batilah lah. Kalau Sofi peseng munharifah juga pun tak ada faedah juga. Kita nak akidah betul dengan Nabi, perangai betul dengan Nabi, ibadat serupa dengan Nabi. Hak tu hak kita nak. Akidah serupa, ibadat serupa, muamalah kurang tak serupa. Tak leh juga. Akhirnya satu benda yang kena tajdid ialah fadahul manahij al-mubtada' wal ittijahat wal awda' wal mabadi was subul al-mukhalafah lil Islam. Benda ni benda bahaya. Benda ni benda an-nahyu anil munkar. Majal yang keempat yang mesti ditajdid ialah kita kena pakak-pakak royak, pakak-pakak fadah, maknanya buka perpung. Kena buka tirai, bila nampak katanya fak-fak mubtadi' gapo ya dok buat. Orang-orang dok kenak agama Allah, pia kata ya dok kenak lagu mana, peseng mana. Kena buka we nampak. Kalau tak buka dok gelap mata, tak nampak. Dok nampak adik-beradik jadi seteru, dok nampak seteru jadi adik-beradik, dok tukar. Tak pandai beza di antara auliaur rahman dengan auliaus syaitan. Dia ada dua. Satu segi tajdid mesti kita kena buka wicerak pia ibadur rahman, pia auliaus syaitan. Takut duk apa dia? Duk semabur. Saya biasa dengan apa birthday mula ya duk semabur apa dia? Wah kira ngatai kambing. La haula wala quwwata. Dia kata gitu. Dia kata wah kira kena tai kambing, duk kulung lama. Duk kulung tai kambing. Sebab apa? Ya semabur. Kena ucap benda lah ni.
Itu majal tajdid yang terakhir. Pia yang tahu, pia yang ada ilmu. Siapa tahu kata ada pia gatik, golongan mana gatik duk kena Islam pakat royak. Wi umat Islam jaga. Kita kena tahu. Karena dia syaitan ya ada, sama ada syaitan jin, sama ada syaitan syaitan apa? Syaitan manusia, sama ada ya ada. Tapi kita nak kenal syaitan tu, ya kena orang tajdid, orang mujaddid. Orang tak mujaddid, ya tak berani nak royak. Ya tak leh, ya kerak top dengan faham apa? Faham mankung. Ya kerak top sungguh. Supaya dengan apa dia? Supaya Syafi'i sendiri, Imam Ahmad Hanbal, duk belawai dia dengan fak Khawarij, dengan fak Batil, dengan fak apa dia? Fak Mu'tazilah. Siapa di penjara Ibn Taymiyah 5 kali masuk go. Ibn Taymiyah. Kenapa? Kerana duk royak ha-ha orang yang mai wang di tok Islam. Ada dalam dunia, tidak kurang lah. Benda ni benda yang mujaddid mesti cerita kepada ummah Islam. Wi tahu, wi kena kata pia waris demo, pia seteru demo. Baik, itu majal at-tajdid yang kita mesti di apa dia? Yang nampak katanya benar-benar hak kita nak tajdid pak cabenge. Habis tak ada. Akidah kena tajdid molek. Artinya akidah kita kena pisah. Belum demo nak tajdid kita ni, kita tajdid diri kita dulu, tak apa. Nampak? Ya orang cidik ya tak kena orang hajah. Tapi kalau cidik siapa nak hajah diri tak pandai tu, ya payah juga pasal demo hajah tak leh. Ya hajah demo pun tak leh. Payah, nak ke mana tahu? Ya nak hajar demo tak reti. Demo nak hajar ya pun, ya tak serti. Jadi payah. Belum demo tajdid, kita tajdid kita dulu pak. Habis tak ada pak. Akidah kita coba tajdid tengok. Luar-luar, akidah kita betul lagi dengan akidah Nabi. Nabi padalah. Tak usah gikut lain payah. Nabi sore tak ada pia takwil. Tak usah betul, tak apa akidah kita dengan Muhammad Abdul Wahab, tak apa. Belah tak betul dengan akidah Ibn Taymiyah, tak apa. So ya nak betul dengan akidah Nabi, tak apa tu. Hak tu so tak ada pia murih. Yang keduanya kena suluh diri kata kita ni wak kerja dalam Islam kita, wak amal kita, dalil kita ni duk pergi mana? Duk tupai mana? Duk pergi dehe mana bahasa kampung. Ya kena ada dehe, duk gatung. Tapi jaga so ya, gatung dehe buruk siap. Nanya. Kalau gatung minta gatung dehe hak kuat-kuat sikit. Sedap kita kerja. Yang ketiganya di segi suluk, perangai kita. Kena tajdid tengok. Suluh. Kawan ni kecek ada sen Nabi ke tak? Saing demo ni sen Islam ke tak? Kan bukan lagi. Kena ada suluh tu, kena suluh. Akhir sekalinya coba tanya dia, kata kita kenal apa orang haduk kena Islam. Kenal tidak? Kalau kita kenal, lagu mana kita nak menjauh daripada dia? Lagu mana kita nak royak dengan anak beranak kita? Dia reti kata kita ni demo tak menyerah, demo tak tidur. Dalam satu riwayat, demo tak ada tidur cara nak khenak umat Islam. Tak ada tidur. Dia kerja semua. Nak khenak boleh. Masya Allah. Tapi kita yakin katanya, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Walau bagaimanapun Tuhan akan bela dan pelihara agama dia. Habis tak ada dengan majal at-tajdid daripada mujaddid yang kita akan akan cerita sikit-sikit insya-Allah. Masya-Allah, mujaddid. Saya telah royak dah katanya mujaddid kalau kita nak bila korun ke 14 korun.
Korang 14 lah ni dia. Nak kena dah. 15 tak sapa lagi. Ya 100, apa dia? 1 sapa 100. 1 korang. Kalau turuk mata hadisnya ra'su kulli ma'ati sanah, artinya tiap-tiap pala apa? Tiap-tiap hujung tahun. Hujung lah. Ra'su kulli ma'ati sanah. Tiap-tiap hujung tahun ada orang mari tajdid. Yang saya kata tadi pertama, orang pertama sebagai mujaddid al-awwal, mujaddid pertama yang tidak ada khilaf ulama ialah Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan al-Quraisy al-Umawi. Nah, cucu atau cicit daripada Umar ibn Khattab, digelarkan dia khalifah yang kelima. Hari ini masya-Allah lah, tak ada khilaf. Dia kata dia mujaddid yang pertama. Anas bin Malik, Anas ni sahabat Nabi. Apa dia? Anas ni khodai Nabi, hidup dengan Nabi. Ya, dia budak-budak. Nabi minta doa dia berkat. Sampai umur dia 150 tahun katanya. Nah, anak dia berapa orang? Ya, jadi sahabat yang mati akhir sekali dia. Yadda dengan Umar ibn Abdul Aziz. Dia katanya ma raaitu ahadan ashbah salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata, yakni Umar ibn Abdul Aziz. Dia kata aku tak biasa nampak walau sore pun orang yang semaya supa dengan semaya Nabi lebih daripada budak muda ni ialah Umar ibn Abdul Aziz. Ini dalil kata masyhur, dalil kata orang sikah dengan dia gitulah. Lepas tu tengok kata dia dalam masa Umar ibn Abdul Aziz belum daripada dia nak terima khalifah cakapat, terima jadi sultan masa dia dalam khalifah Umayyah. Dia naik atas mimbar, dia kecek tanya manusia nak jadi punam. Ya ayyuhan nas, hei manusia sekalian, in karihtumuni lam akum alaikum. Kalau membenci aku tak saya jadi tuamu. Masya-Allah, alhamdulillah. Dia tak tewah mula ke pak ni. Tak ada kena naik pai pak ya. Ni apa yang mudah-mudah. Kalau dia membenci dengan kawan tak naik mula. In karahtumuni lam akum alaikum. Kalau lah pak membenci dengan aku tak saya jadi tuamu. Faqalu radina. Orang hadut dengar bawah fak kawan redha belaka. Suka nak demo, nak mung jadi penghulu, jadi apa dia? Jadi punam fak kita. Lepas pada tu boya jadi dia waradul mazalim ila ahliha. Ya ni mujadi khija dia, semua orang hadap zalim-zalim dia kamcat habis. Wa aghnal fuqara, orang yang susah-susah ya kaya habis. Siapa katanya dalam tarikh ayat katanya wa tidak ada walau satu orang pun orang yang minta sedekah pada masa Umar ibn Abdul Aziz. Tak ada. Satu ayat katanya zakat tak ada, Allah nak ngapi orang Islam kaya belaka. Masya-Allah, alhamdulillah. Ini mujaddid pertama. Mujaddid yang kedua Muhammad Idris bin Idris Asy-Syafi'i. Ini bakal Nabi lah. Imam Syafi'i ini baka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada baka dia juga molek. Tapi dia beranak 150, mati 204. Boleh hujung tahun. Korang yang kedua, mujaddid yang kedua, Imam Syafi'i. Hak ni juga molek. Imam Ahmad sendiri yang mengaku walaupun ada ulama, setengah ulama yang pro kepada mazhab Hanbal ni, dia kata Imam Ahmad Hanbali itu ialah mujaddid orang yang kedua. Tapi Ahmad Hanbali sendiri dia mengaku katanya Imam Syafi'i ialah orang mujaddid orang yang kedua lepas daripada Umar ibn Abdul Aziz. Dia pakat mulia fuak dia, masya-Allah, alhamdulillah. Dia tak ada tewah dah. Kita tengok ulama-ulama dulu, masya-Allah, alhamdulillah.
Tengok. Dia katanya hadis Nabi royak katanya tiap-tiap 100 tahun ada mujaddid pertama umat Ibn Abdul Aziz, aku harap katanya mujaddid yang kedua ialah Imam Syafi'i. Ahmad Hanbal sendiri dia kata. Padahal dia mau tewah dia ngam Syafi'i. Nanti tewah nak jadi pertahanan terbadi. Tapi dia jangan sanggup katanya Syafi'i lebih aula. Masya-Allah, alhamdulillah. Kita nak cari ulama lagu ni. Buat saya sokong. Jangan duk apa dia? Telik belakang tak leh. Tahu tak. Lepas tu cakap, tapi masa dia tu Ahmad Hanbal, Imam Bukhari duk masa tu juga. Orang yang kedua juga. Kalau kita nak ayat katanya Imam Bukhari di segi hadis pun tak apa. Kalau tilik kepada arah ulama Ibnu Hajar dengan Ibnu Katsir, boleh jadi Ibnu Hanbal tu di segi tauhid, Imam Syafi'i di segi fiqh, dan juga Imam Bukhari di segi hadis. Boleh jadi, tak ada apa. Kalau kita ittifaq boleh juga. Nah, saya lebih suka lagu tu. Nah, karena orang ni demo ni demo ada pungan dalam Islam belaka dia. Yang tiganya Al-Qadi Ibn Sarij. Qadi Ibn Sarij ni jadi qadi, jadi datuk lah. Jadi orang yang korong yang tiga. Ini cakap molek. Tapi masa dia ada Abul Hasan Asy'ariyah tu lah. Ada juga demo mengaku kata Hasan Asy'ari lepas daripada dia taubat daripada Mu'tazilah dengan Asil Ibn Atta', ya mari tolong sunnah Nabi SAW sebagai tajdid. Tapi syaratnya lepas daripada dia tubik daripada Mu'tazilah. Kerana ya akhir hidup dia ni ia taubat daripada Mu'tazilah dan dia kembali kepada sunnah Rasulullah. Ada juga ulama anggap katanya Hasan Asy'ari satu orang yang tajdid pada korong yang ketiga. Ada seorang lagi ni At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir dia ni korong tiga juga. Nah, maka masa tak sepak lah. Kita pergi ngagaduh-gaduh gitulah nak kena 14 korong patut kita berhenti. Korong yang keempat ialah Imam Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Tabib Al-Baqillani. Imam Al-Baqillani ulama hadis. Baqillani ini korong yang keempat. 402 yang mati. Yang kelimanya Imam Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali, mujaddid yang kelima. Kebanyakan ulama winga dia. Walaupun orang sekali dengan dia ada Salahuddin Ayyubi sekali dengan dia. Sekalilah. Bukan. Abdul Qadir Jailani sekali dengan Abdul Hamid Al-Ghazali. Tapi banyak ulamanya katanya Hamid Al-Ghazali ialah mujaddid korong yang kelima, korong yang keenam ialah Al-Izz bin Abdul Salam. Ini raja serta khalifah dia. Dan juga yang ketujuh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, korong yang ketujuh. Ini syirak molek, tak ada khilaf. Walau satu ulama sekalipun kata Ibn Taymiyah adalah mujaddid korong yang ketujuh, dan korong yang ke-8 itu Ibn Hajar Al-Asqalani, korong yang 9 Imam As-Sayuti, korong yang 10 Imam Ar-Ramli, yang 11 ialah Abu Ali Hasan Ibn Mas'ud Muhammad Al-Yusi, dan korong yang ke-12 Muhammad Ibn Abdul Wahhab Wahbi itulah. Itu di ittifaq ulama juga kata dia mujaddid pada korong yang 12, dan korong yang 13, 14 ni tak ada nak mengaku mana. Pakat dia kerana dia dekat dah. Nampak? Tapi kalau kita tengok sejarah juga, dia ada tokoh tu ialah Jamaluddin Al-Afghani. Dia mati pada tahun 1314, dekat dia. Kalingan dia tu Muhammad Rashid Ridha, Muhammad Abduh, dan juga Hasan Al-Banna, duk korong sekali dengan dia. Itu korong 13. Adapun korong 14 ada ulama memberi jaminan katanya kita harap kata Nasiruddin Albani adalah mujaddid korong yang 14 di segi hadis. Tapi dia mati di tahun dia mati. Nasiruddin Albani ini mati pada 1420. Ni baru 20 nya dah. Tak 4 tahun lah. Baru mati, tak 40 tahun gitu semua. Dia baru mati. Baru mati. Nasiruddin Albani ini diagak ulama kata ia sebagai mujaddid korun yang 14, tapi sekali dengan dia tu banyak orang lah.
adanya Hasan An-Nadwi, adanya Sayyid Sabiq, dia mati sekali dia ni. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mati sekali dia ni. Duduk dalam korong yang tulah. Itu 14 korong yang ulama-ulama saya agak katanya kita mesti kenal dia, dan lagu mana dia tajdid kita untuk kita betul dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak gelecah daripada agama Allah. Dengan itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tolong kita, sia dia dengan kita hatta dia akan mujaddid supaya kita duduk di atas jalan-jalan yang betul yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sudahi kali saya dengan hari ini dengan wa a'udzu billahi innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus